Sayyidina Umar Abdul Aziz ni masa dia selepas jadi khalifah tak ada masa melainkan semua untuk rakyat dia. So orang mai tanya selepas dia meninggal, orang tanya, "Hai Umar Abdul Aziz semayang malam ni macam mana? Kami nak belajar macam mana Sayyidina Umar Abdul Aziz semayang malam." Dia isteri dia kata, boleh kira semayang malam Sayyidina Umar Abdul Aziz ni. Kalau nak dibandingkan dengan hampa ni lebih hebat lagi daripada Sayyidina Umar Abdul Aziz semayang malam. Tapi dia ni duduk dia malam-malam seperti burung yang kesejukan, gigit takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Hebat tuan. Hebat orang yang sangat takut pada Allah. Tu yang Allah Taala bagi dia tak lama tempoh pemerintahan dia. 2 tahun setengah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berterima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Dan saya minta maaf penat tak habis lagi. Hari ni ada kematian tuan-tuan. Petang ni asal dia saya nak sambut ulang tahun perkahwinan ke-16. Tiba-tiba orang telefon suruh jadi imam solat jenazah, siap baca talqin sekali. Jadi penat yang teramat sangat. Tapi hidup ni memang macam tu. Jadi saya minta maaf lambat sampai. Lepas tu dalam keadaan macam berkejaran. Jadi tuan-tuan doa dah. Saya buat kat isteri malam ni kita sambut juga anniversary kita yang ke-16 tahun. Tuan-tuan doa dah. Saya ni dah 16 tahun dah kahwin. Tuan-tuan ingat saya kahwin tak kahwin lagi? Dah 16 tahun dah kahwin, alhamdulillah. Doakan dia insya-Allah bulan 1 ni beranak insya-Allah. Tuan-tuan doa dah insya-Allah. Scan tu nampak Ismail Haniah ataupun Yahya Sinwar insya-Allah. Jadi kita harap macam tu lah. Harap sihat walafiat. Dan saya jamin dia syurga. Isteri saya yang alhamdulillah sangat baik. Saya pun tak tahu nak balas jasa dia, melainkan Allah yang balas jasa dia. Dan kita ni suami isteri ni kena selalu memaafkan. Apa saja. Kalau memaafkan kita bahagia tuan-tuan. Walaupun dia salah, saya dah habaq tuan-tuan. Lelaki yang hebat, lelaki yang memaafkan. Lelaki yang hebat, lelaki yang minta maaf. Biarlah kita tak salah, tapi isteri kita salah, tetap kita maaf dan kita minta maaf. Lelaki yang hebat. Dan tuan-tuan akan rasa bahagia hidup bersuami isteri. Bahagia keluarga tuan-tuan hingga ke syurga. Ni kata hukama. Dan malam ni kita nak bincang satu ayat Al-Quran sesuai sangat dengan Khalifah Sayyidina Umar Abdul Aziz. Ada kitab dia saya bawa malam ni. Tapi tinggal dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupanya khutbah yang kedua yang kita duk dengar, khutbah yang kedua, khatib akan baca akhir dia, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat ni tuan-tuan, siapa yang buat garis panduan baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ni, iaitu Sayyidina Umar Abdul Aziz, yang dikatakan oleh ulama dikatakan khilafah ataupun khalifah yang kelima selepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Yang kelima dia iaitu Sayyidina Umar Abdul Aziz, iaitu cicit baginda Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang diceritakan dalam kitab dan diceritakan oleh guru-guru kita semua. Tuan-tuan, macam mana Umar Abdul Aziz ni orang yang hebat tuan-tuan. Rupanya tok dia iaitu Sayyidina Umar yang kahwinkan anak dia dengan Asim, dengan seorang perempuan yang sangat baik, yang sangat bertakwa, yang sangat takut pada Allah. Satu hari Sayyidina Umar ni orang tahu dah dia ni suka berkelewat waktu malam pergi rumah-rumah orang. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila dia pergi ke rumah orang tu, satu rumah dia lalu tengok ada seorang orang perempuan dengan mak dia tengah berdialog. Mak dia tanya anak, hari ni puas susu banyak mana?
Anak kata boleh sikit mak dia kata campak lah ayam. Omar bukan tahu pun. Tu Omar ada sebelah tu. Apa balas, apa jawapan anak dia? Dia kata Omar tak tahu, tapi Tuhan Omar tahu. Allahu Akbar. Sayyidina Omar Al-Khattab esok tu pi Mina, perempuan tu tuan-tuan. Bahkan dalam firasat dia kata bainal Arab wal Ajam, akan lahir cucu cicit aku yang akan memimpin, iaitu Arab dan Ajam. Mana firasat tu Sayyidina Omar dah nampak dah. Sebab apa? Dia pesan dekat anak dia, hang jaga menantu ni, hang bagi makan dia yang benda yang halal. Sebab dia akan melahirkan orang yang akan memimpin macam aku juga, memimpin 2/3 dunia ni. Dan Sayyidina Umar Abdul Aziz ni tuan-tuan disebut dengan Ibn Khaldun good governance, orang yang hebat tuan-tuan. Hebat macam mana? Dia asing politician, pengurusan dengan orang yang bisnes, orang meniaga. Tu yang baik, tak campur. Good government terbaik. Bahkan dia pimpin tuan-tuan tak lama pun. Nak cerita sirah dia, nak cerita sejarah dia panjang, kita baca ringkas je saya buat malam ni. Tapi saya sebelum nak cerita tu dah nampak kata dia ni orang yang pimpin sah 2 tahun setengah. Tapi sampai dah ni orang duk sebut Sayyidina Umar Abdul Aziz. Macam saya terbaca scroll tadi kat YouTube. Orang bukan biasa-biasa Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, orang bangsawan, orang jutawan. Jadi saya scroll tengok ni Al-Rajih, Bank Al-Rajih tuan, Sulaiman Abdul Aziz, wakaf harta dia separuh tuan-tuan. Ni baru dia ni bilik A, orang Arab. Dia wakaf harta dia separuh, 560 juta ke 590 juta harta dia. Yang Bank Al-Rajih tu. Dia wakaf, dia infak harta dia separuh, dia bagi separuh ke anak dia. Tapi tuan-tuan, yakinlah dia dah jadi bil A akhirat, dia tukar dah untuk akhirat. Sayyidina Umar Abdul Aziz, kata Imam Malik, kata guru saya tak ingat seorang lagi disebut pemimpin. Abdullah bin Abbas, anak murid dia ni, anak murid Abdullah bin Abbas, Khaldun ataupun Qatadun, tak ingat nama dia, saya tak ingat nama dia betul. Tapi dia ni sebut tuan-tuan, dia merasai 2 kepimpinan. Satu Sayyidina Umar Abdul Aziz, satu lagi Malik bin apa? Tak ingat, saya tak ingat. Allah, nama apa saya tak ingat. Tapi dia merasai dua-dua. Malik ni dia waris harta dia. Harta dia banyak tuan-tuan dekat anak dia. Tapi Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, harta dia bagi ke anak dia tak lebih daripada 17 dinar. Ada ulama kata tak lebih daripada 40 dinar. Sikit, anak dia ramai tuan. Anak dia dapat seorang 1 dinar lebih sikit Tapi dia tengok 2 tahun 3 tahun selepas tu, hak yang Malik tadi, raja tadi, mewarisi harta dekat anak-anak dia banyak, minta sedekah di tepi sungai Firat. Bahkan dia tengok pula hak yang Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, anak dia pemberi sedekah tuan-tuan. Rupanya Sayyidina Umar Abdul Aziz ni dia tak ilmu dan takwa dekat anak, ke keluarga dia, bukan isteri dia pun. Kan ayah dia tak ingat baca kitab ni, baru dia nampak dia cerita betul. Tapi nak abang kata ayah dia hadiah kat dia rantai mah waktu dikahwin dengan Umar Abdul Aziz. Tapi waktu Umar Abdul Aziz pegang khalifah, dia kata harta mah ni bagi kat Baitul Mal. Kalau hang nak bagi kat Baitul Mal ataupun hang nak ambil harta mah, kita berpisah. Pilihan. Isteri dia yang solehah pilih duduk dengan Sayyidina Umar Abdul Aziz tuan-tuan. Ni hidup untuk akhirat. Tadi saya pergi sembahyang jenazah tuan-tuan. Saya pelik tuan-tuan. Jenazah tu saya tak kenal pun. Tapi sembahyang Masjid Sharifah Fatimah ni penuh sampai ke dinak tuan. Saya kata ni YB ke MB? Lepas tu saya tak tahu saya jadi imam. Dia suruh saya jadi imam, keluarga saya jadi imam. Lepas tu minta oleh talqin tuan. Pergi kumpul ramai lagi. Allahu Akbar. Nama dia Hisham bin Abdullah.
Muda lagi, 57 tahun. Tuan, muda lagi. Tapi orang ramai. Saya tanya kenalan dia, apa-apa dia ni orang baik, tuan. Orang yang sangat baik. Kita ni kalau orang baik, orang kasih dan sayang, tuan. Jadilah macam Sayyidina Umar Abdul Aziz. Orang kasih dan orang sayang dan orang sebut-sebut sampailah ni. Cerita dia sangat famous. Bahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam cincin dia. Saya tengok cincin saya tengok ingat cincin dia. Anak dia hadiah kat dia cincin. Dia suruh anak dia tulis pada Amrullahil Wafa. Tulis Amrullahil Wafa. Perintah Allah tu kena tunaikan dengan janji. Tuan, ni janji tak ditepati. Habis orang kuih mahal, kuih teruk dah ni. Makin teruk dah ni. Maknanya nak habaq apa dia? Apabila tak tunai perintah Allah, tak tunai janji, Allah Ta'ala akan hantar satu demi satu. Pala lah ni takut, tuan. Nak habaq kata tengok cuaca dah ni tak menentu. Sana terus sana apa Allah angin kuat ribut, ayak naik. Ni semua bala ni. Dia apa dia? Sebab kerosakan berlaku kat dunia di akhir zaman ni. Allahu Akbar, takut, tuan. Jadi kita baca sedikit kisah tentang keadilan Sayyidina Umar Abdul Aziz. Allahu Akbar. Setelah terjadi perang Dabik, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik mengalami rasa sakit yang tidak bisa. Zaman Muawiyah. Sulaiman bin Abdul Malik ni, waktu zaman Muawiyah itulah berlaku peperangan dengan Ahlul Bait, yang Sayyidina Umar Abdul Aziz pun tak setuju, tuan. Berlaku perang Siffin, perang Jamal, berlaku di kalangan Muawiyah dan Ahlul Bait. Dan waktu Khalifah Sayyidina Umar naik ni, sebelum dia iaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Sulaiman Abdul Malik ni mengalami rasa sakit yang tiada biasa. Dalam kondisi itu, ia berfikir untuk mencari pemimpin pengganti khalifah yang tidak lama akan ia tinggalkan. Sulaiman Abdul Malik ni panggil nak cari khalifah ni. Dia sayang siapa dia? Iaitu Umar Abdul Aziz. Waktu dia cari tu, dia ada penasihat dia yang baik, tuan. Penasihat dia siapa dia? Iaitu Raja' bin Haywah. Ni penasihat yang baik. Kalau penasihat tak baik, aru biru kita hidup ni. Tu kata mufti ni main peranan, nasihat umarak pemimpin. Kalau mufti celaru, habis umat celaru habis. Celaru habis. Semua mazhab boleh guna. Semua mazhab boleh guna. Syafi'i pun tak selesai. Ini nak mula panah ni. Nak mula panah. Dia kalut-kalut pun dia panah juga. Nak abang kata hak yang ulama lain semua ahli fatwa, mufti semua setuju. Al-Yuyu mufti wilayah ni, kita yang ta'alim ni bukan menguasai mazhab Syafi'i pun setuju dah ulama. Serah pada ulama. Ni ada juga tak setuju. Tak tahulah walaupun Allah alam. Nak abang kata asal boleh jadi mujtahid satu lagi. Akhir zaman betul, tuan. Tu akhir zaman ni kata Nabi SAW, 50 tanda kecil akhir zaman semua dah berlaku. Tinggal hidup nak tunggu ni 10 tanda besar akhir zaman dah, tuan. Tu tunggu lah. Tuan habaq saya, yang tanda kecil, tanda kiamat kecil yang tak berlaku lagi ni. Tak ada dah. Kita ni duk berhujung-hujung dah. Nak simpan apa lagi harta? Nak simpan apa lagi? Untuk apa lagi kita nak hidup? Tak lama dah. Kita tukarlah macam Sulaiman Abdul Aziz. Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Rajhi yang kaya ni, tukar ke akhirat ada umur 95 tahun. Ada Ustaz 95 tahun dah Ustaz umur dia. Kami ni baru 60 70. Boleh kahwin seorang lagi. Amboi kemah. Gigi pun tak ada. Oh gigi palsu tu dulu. Habaq kata ni ujian akhir zaman ni. Fitnah dah ni kita ni duduk ni. Boleh duduk dalam keadaan fitnah ni, tuan. Tukar pada akhirat. Tengok macam Raja' bin Haywah ni, penasihat yang baik. Tu pemimpin yang hebat. Tengok penasihat dia. Tengok kota Constantinople, siapa yang buka? Sultan Muhammad Al-Fatih kan. Siapa guru dia, penasihat dia? Iaitu Syekh Syamsuddin
Syamsuddin Syekh Syamsuddin, yang hebat, orang yang hebat. Maknanya penasihat dia tu hebat, melibatkan orang yang pimpin pun hebat, tuan-tuan. Kena tengok penasihat ni. Kena cari penasihat yang mana mengaji dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad dia berkat, berakhlak, beradab. Rajak Haywah ni kata pada Rajak Haywah ni bisik dekat telinga Khalifah Sulaiman bin Malik. Habaq kata pada tulis wasiat. Tulis wasiat. Nanti tulis wasiat tu tak dekat scroll. Tulis apa dia? Aku baca hak ni ya. Dan Rajak bin Haywah ni pesan-pesan, lantiklah Umar Abdul Aziz yang jadi khalifah. Awalnya ia berfikir mengangkat puteranya Sulaiman bin Abdul Malik ni, ada anak juga tapi anak dia kecil-kecil lagi. Dia nak angkat, memang selalunya khalifah, selalunya pemimpin, raja, dia akan ganti anak dia sebagai raja. Namun Rajak iaitu Rajak bin Haywah, mufti dia ataupun penasihat dia, berpendapat tidak mungkin anak pertamanya tidak ada, sedangkan saudara-saudaranya terlalu belia, muda lagi. Rajak mengusulkan iaitu nama Umar bin Abdul Aziz. Penasihat yang baik ni. Apa dia? Ambil buah nama Sayyidina Umar Abdul Aziz. Usulan ini diterima oleh Sulaiman. Hanya saja ia takut saudara-saudara tidak bisa menerimanya dengan lapang. Mendengarnya Rajak berinisiatif mengendengkan nama Yazid bin Abdul Malik untuk khalifah setelahnya. Dengan begitu mereka akan rela atas pelantikan Umar Abdul Aziz, iaitu Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik kecil ni, memang tak layak lah, tapi dia gandingkan dua nama dalam setelah tu. Allahu Akbar. Ni antaranya nak berbai'ah ni, pegang janji ni. Kalau tak taat, pancung di kalangan keluarga dia ni, pembesar-pembesar dia ni. Nak tak lantik khalifah ni bukan senang, tuan. Tiba saatnya Umar Abdul Aziz dinobatkan sebagai khalifah Islam yang ke-8. Khalifah yang ke-8, bukan yang ke-5, tapi yang ke-5 dalam khalifah Islam. Maknanya nak habaq kata dia ni betul cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan berkat turun limpah, rahmat Allah Taala berlimpah ruah. Sayyidina Umar ni apabila dilantik menjadi khalifah, tuan, orang lantik buka scroll tu, lantik dia, lembut lutut, jatuh pensan tu. Jatuh pensan, tuan-tuan. Waktu tu umur dia apa? Umur muda lagi, 38, 39 macam tu. Muda lagi. Bila lantik, dia sedap dia pensan. Dia pun orang kata ni jadi khalifah ni. Sayyidina Umar terus tak berdaya mengangkat badan. Orang bantunya berdiri, tetap saja ia tak mampu menegakkan kedua kaki. Mereka pun memapahnya naik ke atas mimbar. Dengan duduk ia berpidato di hadapan rakyat yang akan menjadi tanggungjawabnya menyampaikan pesan penting agar umat tidak menganggapnya sebagai yang terbaik dan agar mereka selalu menegakkan keadilan. Tuan-tuan, naik jadi pemimpin, tuan-tuan. Guru saya cerita, naik jadi khalifah, tuan-tuan. Dia kata apa dia? 2 saat dia kata, aku terima jadi khalifah dan aku nak beritahu isyarat ke hampa, bermula pada lah ni aku letak jawatan sebagai khalifah. Tu dia Sayyidina Umar Abdul Aziz ni letak jawatan, tuan-tuan. Baru pegang 2 saat, baru dilantik 2 saat, naik pegang jawatan khalifah, letak jawatan. Oi, bukan senang, tuan-tuan. Sampai anak buah ni, sampai ketua gubernur ni, khalifah ni, di kalangan orang besar ni, habaq kata, wahai khalifah, saat ni kami nak lantik hang jadi khalifah. Hang layak jadi khalifah. Sampai tu, tuan-tuan, tak mau jawatan khalifah. Sayyidina Umar Abdul Aziz, waktu dia jadi khalifah, tuan-tuan, harta dia semua dia bagi kat Baitul Mal. Hebat, tuan-tuan. Setelah jadi khalifah baru menyampaikan pidatonya, orang bawanya kenderaan negara untuknya. Umar menolak dan meminta kenderaan peribadi untuk perjalanan pulang. Macam Prabowo karakter baru kan. Nak habaq kata jadi ketua ni bukan biasa-biasa.
Ada security, ada kenderaan, ada rumah, ada setiausaha sulit, macam-macam. Nabi sendiri pun, berapa orang pembantu Nabi? Kata guru saya, Nabi SAW, pembantu dia ada 70 orang, sahabat di kalangan sahabat. Hak yang jaga slipper Nabi, hak yang jaga sugi Nabi, hak yang jaga ridak Nabi, hak yang jaga rumah Nabi. Tu Nabi tu. Tapi waktu Nabi jadi khalifah ni, Nabi jadi khalifah, memimpin dunia ni, Nabi ni, Allahumma salli ala sayyidina, bukan ada upah depa ni, ahli sufah semua. Ahli sufah. Depa khidmat dengan Nabi. Tu kata tertib dia apabila kita mengaji ni, apabila kita mengaji, kita beradab, kita akan khidmat dengan guru kita. Kita akan khidmat, menyebabkan kita dapat ilmu, kita dapat kasih guru. Berkat kita belajar, beramal. Berkat. Saya ni tak ada apa-apa tuan-tuan, tapi saya rasa berkat dia, saya khidmat tu guru tu. Duk khidmat tu guru tu. Apabila duk khidmat tu, saya dengar tu guru kata khidmat dapat Allah. Khidmat dapat Allah, bukan ada buat upah apa pun. Khidmat tu dia tuan-tuan menyebabkan kita ni beradab, berakhlak. Kita pun khidmat. Bila khidmat ni yang kita dapat Allah pada, kita ikhlas. Sir min asrarillah. Ikhlas ni dalam hati. Siapa tak tahu? Apabila kita dah buat, kita buat kerana Allah. Allah Ta'ala akan campak ikhlas. Yang mana kita buat tu semata-mata kita nak redha Allah saja. Ni yang kita latih lah ni. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kerja agama ni mukhlishina lahuddin. Kena ikhlas. Di rumah pemimpin umat Islam ini segera menulis surat untuk para pegawainya. Saya dengar Menteri Agama dulu, Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia cerita, dia tulis buku. Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, dia cerita pada dia suruh setiap usaha dia tulis surat watikah lantikan, tulis surat hantar kat gubernur, pecat gubernur, tulis malam tu juga tanpa henti tuan-tuan. Sampai setiap usaha dia kata, "Hai Umar, lewat dah ni, tak mau berhenti ke?" Dia kata, "Aku bimbang, aku takut esok aku tak ada dah." Tu Sayyidina Umar Abdul Aziz pegang amanah, pegang janji sungguh. Allahu Akbar. Kita dosa syak lagi, esok hidup lagi. Tuan-tuan, hidup lagi. Itu tu esok mati dah. Esok kita ni tak tahu tuan-tuan. Tinggal dia waktu kita hidup ni jadilah orang cerdik, kata Nabi SAW. Iaitu pada al-kais man dan nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut. Orang cerdik ni orang yang beramal sebelum dia mati. Wal ajiz, orang yang bodoh, kata Nabi, man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah atau kama qala. Duk angan-angan, duk syok dengan angan-angan. Jangan duk buangan tuan-tuan. Ni orang cerdik. Kita ambil cerita ni dalam Al-Quran ni tuan-tuan. Allah Ta'ala buat Al-Quran ni asbabun nuzul, tulis ayat yang Syekh Habib Sayyidina Umar Abdul Aziz suruh tulis, jadikan garis panduan baca khutbah yang terakhir, khutbah yang kedua. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salat. Khatib akan baca khutbah. Khatib akan baca kalam tu. Kalam tu siapa yang tulis? Sayyidina Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar tulis tu untuk mana? Suruh waktu ayat ni turun, asbabun nuzul. Saya tengok dalam tafsir, ayat ni turun sebab ayat Al-Quran ni dia ada asbabun nuzul, tuan-tuan. Dia ada ahkamun nuzul. Dia ada sebab dan dia ada hukum. Waktu turun ayat Quran ni. Turun ayat Quran ni, Nabi SAW tengah duduk dengan Osman bin Muaz bin Maz'un. Osman bin Maz'un ni duduk dengan Osman bin Maz'un ni duduk ni dalam keadaan duduk sukalah. Dia senyum kat Nabi, Nabi senyum kat dia. Tiba-tiba tengah duduk senyum, duduk suka kan, tiba-tiba Nabi bangkit, Nabi tengok langit, Nabi tengok ke kanan, Nabi angguk-angguk macam Nabi faham. Baru Nabi duduk balik. Barulah Osman, seorang sahabat ni pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku tengok hamba benda pelik ya Rasulullah.
Ada apa ya Rasulullah? Dia kata, Rasulullah kata, agak-agak aku buat apa? Dia kata, hang tengok langit, hang tengok kanan. Aku duduk sebelah kiri, hang tengok kanan. Lepas tu hang goyang-goyang. Hang goyang kepala hang tu macam seolah-olah hang faham apa yang Allah Ta'ala nak perintah hang. Apa dia ya Rasulullah? Dia kata tadi Jibril mai. Dia cerita dekat Osman bin Maz'un ni. Dia kata, Jibril mai jumpa aku, bagi tahu pada ayat ni, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala suruh kita pada buat baik, berlaku adil dan buat baik. Ayat ni nampak kata ni, ayat ni turun tuan-tuan sampai dia tak ada masa. Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, masa dia selepas jadi khalifah tak ada masa, melainkan semua untuk rakyat dia. So orang mai tanya selepas dia meninggal, orang tanya, "Hai Umar Abdul Aziz semayang malam ni macam mana? Kami nak belajar macam mana Sayyidina Umar Abdul Aziz semayang malam." Dia isteri dia kata, boleh kira semayang malam Sayyidina Umar Abdul Aziz ni. Kalau nak dibandingkan dengan hampa, yang hampa ni lebih hebat lagi daripada Sayyidina Umar Abdul Aziz semayang malam. Tapi dia ni duduk dia malam-malam seperti burung yang kesejukan, gigit takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hebat tuan. Hebat orang yang sangat takut pada Allah. Tu yang Allah Taala bagi dia tak lama tempoh pemerintahan dia. 2 tahun setengah. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni orang yang paling baik, tak ada orang yang boleh menandingi amalan dia. Dalam satu hadis Nabi tanya kan, sahabat, siapa pagi ni ziarah orang sakit? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Sayyidina Umar angkat tangan, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Rasulullah tanya lagi, siapa hari ni bagi orang makan? Aku ya Rasulullah. Tu Sayyidina Abu Bakar. Amalan ahli syurga kan? Rasulullah tanya lagi, siapa sembahyang jenazah? Aku ya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, siapa puasa hari ni? Aku ya Rasulullah. 4 amalan ni duduk dekat dia semua. Amalan ahli syurga tuan. Tak ada orang yang boleh menandingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat kata iman dia, amal dia hebat sungguh tuan. Kita ni pun ambillah kesempatan waktu ni. Macam mana Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia suruh setiap usaha dia tulis. Sampai raja mengira ia seorang yang lemah, namun ia lelaki yang gagah. Nampak macam lemah. Raja ni hak yang penasihat ulama, penasihat raja dulu. Jadilah penasihat dia pula. Dia ni dikelilingi oleh penasihat yang hebat-hebat zaman dia. Antara siapa dia? Al-Imam Hasan Al-Basri. Penasihat Sayyidina Umar Abdul Aziz juga. Ia akan mengembalikan keadilan yang paling hilang di antara khalifah Bani Umayyah. Keadilan hilang zaman Bani Umayyah. Sebab apa dah? Zaman Umayyah ni, waktu tu ada gubernur yang lantik di kalangan Islam yang zalim. Ia siapa dia? Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Zalim tuan-tuan, bunuh orang Islam, bunuh ulama. Dia tak puas hati, tapi dia tak ada suara, tak ada kekuatan. Apabila melantik dia, kembali balik zaman kegemilangan Islam, zaman keadilan. Subuk tuan pemerintahan dia. Dalam pemerintahannya khususnya masalah sedekah, zakat, infak, beliau termotivasi dengan keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keadilan Sayyidina Umar Al-Khattab ni jadi idola Sayyidina Umar Abdul Aziz. Sedekah, motivasi untuk dia. Bagi. Sayyidina Umar ni, sampai dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hebat tak hebat tuan-tuan, dia pergi cari orang susah. Dia bukan orang susah pergi cari dia. Dia pergi cari orang susah. Sampai tak ada orang susah di kota Madinah. Tu khalifah yang hebat. Kita khalifah lah ni, telefon pun tak angkat. Dia mentang-mentang kawan kita dulu. Telefon tak angkat, mesej berulang-ulang kali. Seolah-olah apa dia? Itulah ujian. Innakum mansurun wa musibun. Nabi kata dah, musibah dengan kemenangan ni. Sebab apa? Sebab lupa kita ni siapa yang lantik kita. Siapa yang angkat kita. Bukan macam Nabi. Nabi Allah yang angkat. Kita ni makhluk yang angkat. Jagalah. Hablum minan nas, hablum minallah. Jaga hubungan dengan manusia ni. Jangan ada krisis. Jangan ada krisis. Kalau ada krisis tuan-tuan, siaplah. Tak meranjuk kita di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik.
Ni cerita buat khalifah lah ni. Sesuai khalifah Sayyidina Umar Abdul Aziz. Macam mana dia naik jadi khalifah ni. Pernah ia menyuruh Salim bin Abdullah untuk menulis tindakan Umar ada dalam masalah 3 di atas. 3 di atas tu masalah apa dia? Iaitu politician, pengurusan dengan orang meniaga, bisnes. Mana dia asing. Dan benar cucu Amirul Mukminin kedua berusaha keras meniru keadilan si datuk dia. Betul dia ni orang Amirul Mukminin, ketua di kalangan orang-orang Islam. Pada masanya keadilan dirasakan oleh semua rakyat, bahkan haiwan sekalipun. Allahu Akbar. Haiwan pun terasa, tuan-tuan. Sampai diceritakan waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, kalau haiwan mati di tengah-tengah apa padang pasir ni, dalam keadaan dia tak makan, aku takut aku di akhirat akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu haiwan sementara tu Sayyidina Umar. Keadilan dia. Bukan dekat haiwan merasai, semua manusia merasai, bahkan haiwan pun merasai. Diceritakan dalam kitab, kisah ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Sayuti dalam kitab Tarikh Khulafa. Imam yang menguasai berbagai semua ilmu, juga mengutip beberapa komentar yang ternama yang menyaksikan keadilan Umar bin Abdul Aziz. Sampai orang tulis kehebatan ilmu Sayyidina Umar Abdul Aziz ni. Macam mana dia memerintah. Orang tulis kitab dia. Jil Qasab berkata, aku melihat kambing dan serigala hidup damai pada masa pemerintahan Umar Abdul Aziz. Kambing dan serigala tak, bukan anjing. Anjing ni jaga binatang tu ya, jaga pokok. Ni serigala memburu binatang. Duduk dengan kambing-kambing dalam keadaan boleh mesra, tuan-tuan. Dia hebatnya. Sebab apa? Sebab yang memerintah tu pemimpin yang bertakwa. Tu kita harap pemimpin ni takwa, berkat. Subhanallah, serigala sama sekali tidak membahayakan gerombolan kambing. Ini dicerita oleh Al-Qassam. Lalu seorang pengembala berkata, jika kepala dalam keadaan baik, maka seluruh tubuh tidak akan bermasalah. Betul lah. Kalau kepala baik, seluruh tubuh elok lah. Maknanya kepala, kalau kita ni, kalau Nabi SAW sebut hati baik, maka seluruh jasad baik lah. Tapi kalau hati kepala tak baik, maka seluruh tubuh tak baik. Semua tak baik. Pemimpin kalau tak baik, rakyat pun tak baik. Rakyat tak baik sebab punca dia pemimpin. Sebab yang lantik pemimpin itu rakyat. Nah, abang kata ni akhir zaman kita duduk ni. Allahu Akbar. Allah. Malik bin Dinar, seorang tokoh besar sufi, berkata, Malik bin Dinar pun hidup di zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz. Saat Umar Abdul Aziz menjadi khalifah, para pengembala berkata, siapakah orang soleh yang menjadi khalifah umat Islam ni? Keadilannya telah mencegah serigala-serigala mangsa kambing-kambing kami. Siapa ni? Sampai Malik bin Dinar kata ni. Apa kata? Hebatnya Sayyidina Umar Abdul Aziz. Fenomena di atas dirasakan oleh sejumlah pengembala. Mereka yakin hal tersebut berkaitan dengan keadilan Umar bin Abdul Aziz. Ni kata, innallaha ya'muru bil 'adl. Allah Ta'ala perintah sungguh berlaku adil. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan, dan buat baik. Buat baik dengan orang. Allahu Akbar. Yang ni lah yang sampai Sayyidina Umar ni tak boleh duduk. Tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab, kalau dia lupa, dia tengok cincin dia. Cincin itu apa dia? Kafa bil mauti mau'izah, cukup kematian. Mengingatkan aku. Sayyidina Umar Abdul Aziz pula dia tengok cincin dia juga. Amrullah bil wafa. Perintah Allah yang perlu ditunaikan dengan janji-janjinya. Nampak kata, perintah Allah ni tunai sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Allahu Akbar.
antara bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang adil. Ini masuk dalam hadis. Tapi nak cerita tuan-tuan, waktu dia nak wafat tuan-tuan, Sayyidina Umar ni nak syaukaan sikit. Sayyidina Umar nak wafat tuan-tuan, dia ni balik daripada perang. Balik daripada perang, tiba-tiba yang bunuh dia tuan-tuan tahu apa dia? Iaitu khadam dia, pembantu dia. Yang duk buat makan, duk sediakan makan dan minum. Waktu bunuh dia tu, dia rasa dah, ni racun ni, aku nak mati ni. Apa dia nak mati tu, dia panggil pembantu dia ni, khadam dia, mari jumpa dia. Buat apa hang buat racun? Hang nak bunuh aku lah. Dia kata, wahai khalifah, aku ni dapat upah, wahai khalifah. Dapat upah 1000 dinar. Dan orang yang janji kat aku tu, kalau hang bagi aku, bagi dekat khalifah makan racun, bagi mati khalifah, aku bagi kau 1000 dinar, aku bebas hang daripada hamba. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar Abdul Aziz kata, hang buat mai duit hang tu. Duit 1000 tu pun bagi kat Baitul Mal, tuan-tuan. Bagi kat Baitul Mal. Lepas tu dia kata, hari ni aku bebas hang, wahai hamba aku. Bebas. Dia tak mau ada urusan di akhirat. Tu dia baiknya Sayyidina Umar Abdul Aziz ni. Sampai tahu tu tuan-tuan, kebaikan dia dirasai. Orang yang buat jahat dengan dia pun dirasai. Sampai dia dah mati tuan-tuan, dia hantar surat dekat orang yang tawan orang Islam. Dia hantar surat bebas, minta bebas. Gubernur tengok surat dia, tahu kata dia dah wafat, tapi sebab dengan takwa dia, dengan baik dia pun bebas tahanan orang Islam ni. Tengok kehebatan Sayyidina Umar Abdul Aziz. Dan kita kena ambil contoh dalam Al-Quran ni, banyak cerita-cerita yang baik. Saya tak nak cerita dalam Al-Quran ni banyak tuan, cerita-cerita. Saya tinggal dia berkejaran, tak ada nak baca, nak study lebih sikit. Asal dia malam ni saya kuliah dekat Mata Ayak, baca Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Tapi saja nak cerita tuan tentang kehebatan Sayyidina Umar Abdul Aziz, orang yang dermawan. Hidup ni Allah Ta'ala kata dalam Quran, 3 perkara yang tidak merugikan perniagaan. Apa dia? Allah Ta'ala sebut, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ni perniagaan yang tak merugikan. Yang pertama dia orang yang baca Al-Quran. Umat Nabi ni yang terbaik dia baca Quran. Zikir yang terbaik baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, zikir lah apa-apa pun. Zikir kan banyak kan. Saya baca dalam satu fadail, Nabi kata dekat Juwairiyah radhiyallahu an, dia ni duduk atas tikar sejadah waktu subuh sampai waktu duha Nabi balik. Juwairiyah, hang duduk atas tikar ni lagi ke? Duduk zikir, duduk baca Quran? Ya Rasulullah, waktu solat duha. Rasulullah kata, hai Juwairiyah, aku nak bagi tahu, ada 4 kalimah ni kalau hang baca lebih berat daripada timbangan, daripada subuh sampai waktu duha ni. Zikir apa dia Rasulullah? Iaitu 4 kalimah ni baca 3 kali. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Dalam surat apa ada? Kita nak baca kan? Yang boleh kita baca. Berat kan timbangan. Sahabat kata zikir ni perniagaan yang tak rugi. Yang kedua dia sembahyang. Sembahyang jangan tinggal tuan-tuan. Sembahyang fardu. Sembahyang berjemaah. Nak hebat seseorang tu, jaga sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah. Akhir zaman ni kena usaha sembahyang jemaah. Macam mana Nabi SAW tak tinggal sembahyang berjemaah. Usaha sampai mati tuan-tuan. Orang yang tak sembahyang, orang yang tak jaga sembahyang jemaah ni, orang yang banyak masalah. Pada orang yang jaga sembahyang jemaah, orang yang jaga sembahyang jemaah, Allah Ta'ala akan lapang masalah, Allah Ta'ala selesai masalah dia. Jaga sembahyang jemaah. Ni perniagaan yang tak rugi. Yang ketiga dia apa? Orang yang sedekah. Wa anfaqu. Sedekah sirran wa alaniyah, dalam keadaan rahsia ataupun terang-terang. Sedekah lah tuan-tuan. Ambil kesempatan ni, inilah perniagaan yang tak rugi. Ambil kesempatan ni. Ambil kesempatan di akhir zaman ni, di hujung-hujung dah hidup kita ni. Tuan-tuan, kita main malam ni mengaji, bukan nak jadi alim pun tuan-tuan. Saya pun bukan orang alim. Tinggal dia saya ni main ni, nak berkongsi dengan tuan-tuan, nak suruh tuan-tuan kita semua beramal. Ada satu doa tuan-tuan, ilmu yang kita belajar ni ada kekuatan untuk kita amal dan kita takkan lupa sampai mati. Doa ni ada dalam rakaman. Tuan-tuan boleh tengok dekat masjid Sharifah Fatimah.
Tuan-tuan tiap-tiap kali belajar, baca doa ni, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin. Pendek tuan-tuan. Boleh hafal ya tuan? Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Tu 3 dah tu. Ni doa ni. Tuan-tuan, siapa yang saya tahu ni? Habib Bahar sebut dalam kitab Sawi dia. Habib kata doa ni, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilm. Minta ilmu yang banyak tuan. Wa zayyinni bil hilm. Cantik akhlak kita dengan kelembutan, dengan perhiasan yang kita mengaji ni, ilmu yang kita ada ni, kita berakhlak, beradab. Wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa. Mulia dengan takwa. Wa jamminni bil afiyah. Tuan-tuan, ni 7 ni yang minta. Tuan-tuan, guru saya baru dapat amalan ni, doa ni. Tak lupa tuan-tuan, ilmu yang kita belajar ni ada kekuatan untuk kita amal dan sebarkan, ajak orang buat baik. Ni ilmu ni, doa ni, baca doa ni baik sangat. Tambah-tambah kita nak ambil ibrah cerita Sayyidina Umar Abdul Aziz yang sangat hebat, yang mengutarakan janji-janji dia, yang menunaikan amanah, yang melaksanakan tugas-tugas khalifah sebaik yang mungkin. Orang yang sangat takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan sikit cerita Khalifah Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, kita semua boleh jaga macam mana dipesan oleh tok dia, jaga makan anak cucu ni. InsyaAllah anak cucu akan jadi anak yang soleh. InsyaAllah cucu kita cucu yang soleh, InsyaAllah. Moga-moga sikit cerita Khalifah Sayyidina Umar Abdul Aziz ni manfaat untuk diri saya dan semua yang hadir, InsyaAllah. Tuan-tuan, malam ni saya diminta oleh jemaah, Ustaz bawa oleh Koko Al-Hikmah Arabigam. Saya ada bawa tuan-tuan, lebih kurang 20 paket tuan-tuan ambil salah satu. Saya jual kat Al-Hikmah, memang jual. Satu RM25, 1 kilo. Tapi nak kempen ganti Melo tuan-tuan. Kita nak kempen besar-besaran. Kita ni lokal kecil Tuan-tuan ambil rasa tengok. Kalau sedap tuan-tuan bayar. Kalau tak sedap tuan-tuan tak bayar. Tapi nak abang kata, tapi kalau tuan-tuan sedap, tuan-tuan kena bayar balik. Hak yang dulu tuan-tuan ambil tak bayar. Tuan-tuan repeat balik. Nak ganti Melo ni, kempen sungguh-sungguh. Saya cikgu-cikgu daripada Pahang, Selangor, Perak, mai sekolah ziarah dia ambil Koko ni, memang dia perlu repeat tiap-tiap bulan. 5, 3, 4. Jadi Alhamdulillah lah, bolehlah untung 3-4 ringgit. Habuan Mahat. Dengan bil elektrik tinggi, dengan bil air tinggi. Saya tak suka minta sedekah korang. Saya suka buat kerja. Susah sikit lah. Tapi saya nak buat banyak-banyak. Takut sekali tak habis, jenuh saya nak tanggung balik. Jadi saya tok depan pintu tuan-tuan. Tuan-tuan pi ambil. Tuan-tuan nak bayar, bayar. Tak tahu bayar, tuan ambil tu. Saya berniaga ni tak pernah. Saya rasa takkan rugi lah. Kalau tuan-tuan curi, yang rugi. Yang tu je. Tuan-tuan kempen. Saya kempen tolong bantu Mak Tafiz. Dan adik saya pun bawa juga pekasam ikan. Adik saya yang Tafiz, bukan Tafiz, dia pun minta tolong jual ke pekasam ikan. Ikan laut dia banyak. Ikan laut orang nak main bagi sumbangan ikan laut. Jadi ikan laut banyak. Ikan darat pun banyak dah ni kan. Mau muka, boleh ikan rawal, boleh ikan puyuh, boleh ikan sepat. Jadi dia buat pekasam. Tuan-tuan, dia buat main juga malam ni. Tuan-tuan sekali pakat-pakat ambil, bagi habis pekasam tu. Saya pun tak rasa pekasam tu, tapi sedap kalau puasa, buka puasa makan sok. Sedap kasam tu, insyaAllah. Tu yang kedua. Yang ketiga dia, anak murid saya tadi petang saya pergi ziarah anak murid saya, dia appendix pecah dalam perut. Bila saya pergi ziarah rumah dia tuan, dia ni orang susah tuan, asnaf, duduk dekat Jawi tuan, dia Jawi dalam. Saya masuk rumah dia tuan-tuan, saya nampak gambar Palestin, bendera Palestin. Dia dah susah dah. Adik-beradik dia 5 orang kot. Ramai dia boleh. Rumah dia bilik, saya tengok kan. Bilik, situlah bilik, situ ruang tamu, situlah dapur. Tuan-tuan nak pergi boleh saya bawa tuan-tuan. Saya tengok-tengok, Allahu Akbar. Bilik dia pula, bukan ada pintu pun. Pakai yang apa, tirai tu lah. Penghadang. Ya Allah, susah tuan. Jadi saya nak
nak ajak tuan-tuan bantu dia. Dia appendix pecah dalam perut, kena cuci tuan. Kena tak boleh, dia kena buka dekat usut dekat perut dia ni, cuci terus dia. Saya kesian tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia ni antara orang yang layak dapat zakat perlih asnaf. Dan saya pun tak ambil yuran dia, percuma dia mengaji. Tinggal dia orang yang sedekah tu, saya masuk, kalau ada lebihan sikit, saya masuk untuk yuran dia. Saya tak sampai hati tuan. Pi tadi sebab mak dia, ayah dia telefon saya, ustaz itu tak pergi ziarah kat hospital. Balik hospital dapat MC 21 hari. Baru balik hospital semalam, ustaz mai dah ziarah. Saya pergi ziarah tuan. Tengok Allahu Akbar. Apabila ziarah orang sakit ni, kurang-kurangnya Allah Ta'ala ampun dosa kita 70 tahun. Dan kalau kita boleh bantu pula, doa kat dia, insya-Allah Ta'ala lagi mudah. Dia ni dah hafiz dah tuan-tuan. Dia duk mengaji syu'bah alim. Untuk lanjutan 2 tahun mengaji alim. Jadi tuan-tuan bolehlah, kalau nak buat dia, nak angkat pun boleh. Kalau tuan-tuan nak beri sumbangan sikit untuk meringankan kos rawatan dia pun boleh. Saya alu-alukan sangat. Yang tu saya dah nak sebut pada malam ni 3 perkara. Dan tuan-tuan, kita terus sokong RUU Mufti Wilayah, insya-Allah. Kita bersama dengan ulama, kita selamat dunia dan akhirat. Saya takutlah orang ancam kita ni macam-macam, dunia je pun. Mati nanti nak bawa apa? Nak bawa dunia. Dah bawa Islam je. Jadi kita terus istiqamah dengan Islam, biar ada roh perjuangan nak menjayakan nak menjayakan agenda Islam yang dibawa oleh ulama, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala kabul hajat kita semua, dan terima kasih. Saya minta maaf banyak-banyak pada malam ni atas kekurangan diri saya. Saya minta maaf sekali lagi.